Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum ni dalam video-video yang lepas, kelas yang lepas, kita dah belajar 3 kaedah. Kaedah pertama menggunakan FSTP. Kaedah kedua menggunakan beza antara dua ungkapan kuasa dua sempurna. Kaedah ketiga menggunakan pendaraban silang, dan hari ini dalam video ini kita akan belajar kaedah yang terakhir, iaitu faktor sepunya dalam 4 sebutan algebra. Jadi sebelum kita mulakan kelas kita, cikgu nak awak buka modul P praktis 2.2 pada muka surat 7 dan 8. Tengok soalan 5, kita akan bincangkan soalan-soalan daripada soalan 5. Okey, jadi jom kita tengok contoh yang pertama. Arahan pada soalan 5 merupakan faktorkan ungkapan algebra berikut. Dan soalan B, dia punya ungkapan algebra adalah P kuasa 2 tambah PQ tambah 3P tambah 3Q. Jadi macam mana ni kita nak buat kan? Macam manalah kita nak buat, jadikan dia, kita nak fakturkan dia kan. So hari ni kita belajar kaedah yang keempat. Okey, di mana kat sini, kalau awak tengok kan tadi kan dia ada hint, iaitu kita nak cari faktor sepunya. Faktor sepunya dalam 4 sebutan algebra. Jadi benda pertama awak kena check adalah ada tak 4 ungkapan algebra dalam soalan ni. 4 sebutan algebra dalam soalan ni. Ya, kita ada 4 sebutan. Sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga dan sebutan keempat. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Kita nak pakai kaedah ini. Yang pertama, bahagikan 4 sebutan algebra ini kepada 2 bahagian. Bahagian pertama akan jadi P kuasa 2 tambah PQ. Bahagian kedua akan jadi 3P tambah positif 3P tambah 3Q. Okey, kita dah bahagikan dia kepada 2. Cikgu dah warnakan dah pun dekat situ, satu warna biru, satu warna hijau. Kemudian apa kita nak buat? Kat situ ada bahagian dia kan. Kenal pasti FSTB bahagian pertama dulu. Lepas tu kita faktorkan dia. Ini kita campur sikit dengan kaedah yang pertama kita belajar hari tu. Jadi kalau awak tengok kat sini, apa faktor sepunya ataupun faktor sepunya terbesar bagi bahagian pertama. Kalau kita buat list tu kan, macam kaedah pertama tu, kita buat tangga. Di atas tangga kita letak ungkapan yang kita nak faktorkan. Di luar tangga kita letak faktor sepunya. Okey, sekarang ni apa faktor sepunya yang awak boleh dapat daripada P kuasa 2 tambah PQ? Ya, awak boleh dapat P sebagai faktor sepunya dia. Okey, jika dibahagikan P kuasa 2 bahagi P, bawah tangga kita letak P. Positif PQ bahagi dengan P, kita akan dapat positif Q. Maka bawah tangga awak adalah P tambah Q. Ada lagi tak faktor sepunya dia dekat situ? Dah tak ada. Adalah satu, tapi satu tu kita tak perlu tulis dekat tangga ni. Okey, jika kita punya faktor sepunya selain daripada satu, baru kita tulis. Tapi dekat sini, kita punya faktor sepunya kita satu. Jadi kita tak perlu tulis dekat bahagian luar tangga. Okey, kalau dah habis mudah dah ni, kita dah faktorkan kan. Jadi inilah jawapan kita, di mana luar kurungan kita akan letak P. Dalam kurungan kita akan letak P tambah Q. Jadi bila awak faktorkan P kuasa 2 tambah PQ, awak akan dapat P darab P tambah Q. Selesai untuk bahagian pertama. Okey, kemudian kita tengok apa langkah seterusnya. Kita nak kenal pasti FSTB bagi bahagian 2 pula. Tadi dah settle bahagian 1 kan? Bahagian 1 yang ini. Sekarang kita nak settlekan bahagian 2 pula. Lepas tu kita nak faktorkan dia. Okey, so bahagian kedua, ungkapan pada bahagian kedua adalah positif 3P tambah 3Q.
Jadi kita check lah apa FSTB bagi dua sebutan tersebut. Apa yang sama kat sini? Apa dia punya faktor sepunya kat sini? Faktor sepunya kita adalah 3. Okey. Bila kita dah tahu faktor sepunya dia adalah 3, apa yang kita nak tulis bawah tangga? 3P bahagi 3 awak akan dapat P. Positif 3Q bahagi 3 awak akan dapat positif Q. Maka bawah tangga awak akan letak P tambah Q. Okey, ada lagi tak faktor sepunya selain daripada 1 untuk sebutan P ataupun untuk ungkapan P tambah Q ni? Dah tak ada. Jadi kiranya ini paling mudah dah lah ni. Maksudnya kita dah siap pemfaktoran bagi ungkapan pada bahagian kedua. Jadi 3P tambah 3Q sama dengan 3 darab P tambah Q. Ingat FSTB diletak di luar kurungan, manakala ungkapan yang berada di bawah tangga akan diletak di dalam kurungan. Okey, jadi kita dah selesai dah faktorkan bahagian pertama dan bahagian kedua. Maka apa yang kita nak buat seterusnya? Kita akan combine dia. Gabungkan faktor bagi kedua-dua bahagian. Okey, tadi kita dah bahagi kepada 2. Kita dah faktorkan satu per satu bahagian. Lepas tu kita gabungkan dia. Untuk P kuasa 2 tambah PQ, kita dapat dia punya pemfaktoran itu adalah P darab P tambah Q. Okey, letak. Lepas tu untuk 3P tambah 3Q, awak dah faktorkan dia menjadi 3 darab P tambah Q. Maka kat tengah-tengah tu kan tambah, letak tambah. Okey, adakah ini jawapan awak? Belum lagi. Cuba awak tengok kat sini. Untuk dalam kurungan dia tu, kan sama tu, betul tak? Jadi bila sama, kita tulis sekali sahaja. Tulis sekali je kat bawah ni. Tak perlu dah tulis 2 kali sebab sama. Kiranya kita faktorkan ini pula lah maksudnya. Makanya kita tuliskan dia sekali sahaja. Lepas tu apa nak buat dekat dengan sebutan di luar kurungan? Kita letak dia dalam satu kurungan. Jadilah dia P tambah 3. Jadi pemfaktoran yang akhir sekali, pemfaktoran yang terakhir awak akan dapat adalah P tambah Q darab P tambah 3. Ini baru jawapan akhir awak. Dah siap. Okey, sekarang kita tengok pula soalan D. Diberi JP tambah JQ tolak KP tolak KQ. Okey, langkah pertama kita dah tahu kan 4 langkah tadi. Jadi langkah pertama kita bahagikan dia kepada 4 sebutan. Kita bahagikan 4 sebutan algebra ini kepada 2 bahagian. Jadi cikgu bahagikan dia kepada 2 dah lah. JP tambah JQ negatif KP tolak KQ. Okey, ini cikgu tak warnakan di warna merah kan. Ingat ya, bahagian kedua kita ambil operasi yang sebelum tu. Okey, so ini akan jadi bahagian kedua awak. Okey, nampak cikgu tak highlight dekat tolak tu kan. Jadi tersilap di situ. Untuk bahagian kedua awak ambil sekali tolak tu. Tolak KP, tolak KQ. Okey, kemudian apa kita nak buat? Kita akan kenal pasti FSTB bagi bahagian 1 dan faktorkannya. Dan bahagian 1 kita punya ungkapan adalah JP tambah JQ. Buatlah tangga. Lepas tu kita kenal pasti apa FSTB dia. Apa faktor sepunya bagi JP tambah JQ? Ya, awak nampak J yang sama dekat situ. Jadi awak letak J dekat luar tangga. Kat bawah tangga nak letak apa? JP bahagi J awak akan dapat P. Positif JQ bahagi J awak akan dapat positif Q. Maka di bawah tangga awak akan letak P tambah Q. Okey, dah selesai ke? Ada lagi tak faktor sepunya bagi P tambah Q selain daripada 1? Tak ada. Jadi inilah pemfaktorannya. Kita dah boleh tulis jawapan dia. JP tambah JQ sama dengan J darab P tambah Q. Ingat,
FSTB diletak pada luar kurungan. Ungkapan di bawah tangga diletak di dalam kurungan. Okey. Kita beralih kepada langkah ketiga. Langkah ketiga kita nak faktorkan pula. Apa ni? Kita nak faktorkan bahagian kedua. Ungkapan pada bahagian kedua. Kat sini cikgu letak betul. Negatif KP tolak KQ. Dekat sini kita nak faktorkan ungkapan ini. Buatlah tangga. Okey, buat tangga. Dalam tangga letak negatif KP tolak KQ. Okey, sekarang kita kena pasti apa faktor sepunya dia. Ya, awak nampak kat situ negatif K. Jadi, kat luar tangga tulis negatif K. Okey. Kemudian, bawah tangga nak tulis apa? Negatif KP bahagi negatif K. Awak akan dapat positif P. Negatif KQ dibahagikan dengan negatif K. Awak akan dapat positif Q. Okey, clear setakat tu? Selain daripada 1, ada lagi tak faktor sepunya yang terdapat pada P tambah Q? Tak ada. Jika tak ada, inilah pemfaktoran yang kita dapat. FSTB diletak pada luar kurungan. P tambah Q diletak di dalam kurungan. Maka negatif KP tolak KQ sama dengan negatif K darab P tambah Q. Okey, kita dah faktorkan dah bagi kedua-dua bahagian, ungkapan pada kedua-dua bahagian. Jadi, last sekali kita nak faktorkan, kita nak gabungkan dia. Okey, untuk JP tambah JQ, kita punya pemfaktoran kita dapat J darab P tambah Q. Untuk negatif KP tolak KQ, okey, untuk negatif KP tolak KQ, kita dapat kita punya pemfaktoran adalah negatif K darab P tambah Q. Walaupun di tengah-tengah ini tolak, sebab tadi masa awal-awal cikgu dah ambil tolak itu sebagai sebahagian daripada bahagian 2. Maka kat tengah-tengah ni awak letak dia sebagai tambah. Jadikan dia tambah kat situ. Sekarang ni bila awak tengok dalam kurungan ada negatif, luar kurungan ada positif. Positif jumpa negatif, kita akan dapat negatif. Seterusnya, ini bukan jawapan akhir kita lagi lah. Jawapan akhir kita adalah, okey, sebelum tu, P tambah Q kita dapat P tambah Q, P tambah Q, kita ada dua ungkapan yang sama. Dekat bahagian 1 kita ada P tambah Q, dekat bahagian 2 pun ada P tambah Q. Jadi kita sekalikan sahaja. Tulis sekali je macam ni. P tambah Q. Dekat luar kurungan, bukan luar kurungan. Sebutan bagi luar kurungan dekat yang sini, cikgu buat star ni kan. Dekat luar kurungan, kita gabungkan dia jadi 1. J, ingat tambah jumpa tolak jadi tolak. Jadi kita akan ambil J tolak K. Letak dalam satu kurungan. Maka dapatlah jawapan akhir kita. P tambah Q darab J tolak K. Okey, dah selesai. Okey, kita tengok pula E. Okey, kita ada nombor pula kat sini. Tadi ada huruf je kan? Sekarang kita ada nombor. Kita ada perkali dia dekat situ. Okey, yang pertama macam biasa kita bahagikan dia kepada dua bahagian. Okey, cikgu dah bahagikan dah kat situ. Bahagian 1, bahagian 2. Langkah kedua, kita kenal pasti FSTB bahagi bahagian 1. Kemudian kita faktorkan dia. Okey. Sekarang ni kita ada 2PQ tolak 8PS. Okey, apa faktor sepunya bagi 2PQ tolak 8PS? Okey, mula-mula katakanlah awak nampak 2 kan. Okey, kita letak 2 kat situ. Kat bawah tangga nak letak apa? 2PQ bahagi 2 awak akan dapat PQ. Negatif 8PS bahagi 2 awak akan dapat negatif 4PS. Okay, lepas tu kita tengok lagi. Ada tak faktor sepunya bagi ungkapan PQ tolak 4PS? Ada. Kalau awak nampak kat sini yang sama dekat situ adalah P. Jadi kita letaklah
P tu dekat luar tangga. Buat tangga. Kalau kita nampak ada faktor sepunya, kita buat lagi satu tangga untuk dia. Okey. Kita buat lagi satu tangga macam ni dekat dia. Bila dah buat tangga, keluarkanlah faktor sepunya. Bila dah keluarkan faktor sepunya, kita letaklah ungkapan yang berada di bawah tangga. PQ bahagi P, awak akan dapat Q. Negatif 4PS bahagi P, awak akan dapat negatif 4S. Cek lagi. Ada tak faktor sepunya selain daripada 1 bagi ungkapan Q tolak 4S? Dah tak ada. Kalau tak ada, kita dah selesaikan dah pemfaktorannya. Okey, ingat ungkapan pula, sebutan yang berada di luar tangga, hasil darab dia ni, ingat ya, hasil darab, kita kena darab dia. Darab dulu baru dapat faktor sepunya terbesar. Okay, bila kita dah darab, kita dapat 2P. Bila dah dapat 2P, 2P itulah yang diletak pada luar kurungan ini. Dalam kurungan nak letak apa pula? Letaklah ungkapan yang berada di bawah tangga. Di bawah tangga yang mana, cikgu? Yang ini ke? Tidak, yang bawah sekali. Iaitu Q tolak 4S. Maka selesailah pemfaktoran kita untuk bahagian yang pertama. Okey, seterusnya kita tengok pula bahagian kedua. Okey, buat tangga. Lepas tu kita kena pasti ada tak faktor sepunya untuk QR tolak 4RS? Ada, kita nampak R kat situ yang sama. Okey, sekarang bawah tangga nak letak apa? QR bahagi R, awak akan dapat Q. Negatif 4RS bahagi R, awak akan dapat negatif 4S. Okey, dapat dah dekat kita dapat dah Q tolak 4S bagi ungkapan di bawah tangga. Sekarang ni tengok lagi. Untuk Q tolak 4S, ada tak faktor sepunya selain daripada 1? Dah tak ada. Kalau tak ada, itulah jawapannya. Maka QR tolak 4RS sama dengan R darab Q tolak 4S. Okey. Seterusnya, last sekali kita gabungkan faktor-faktor tu. Okey. Untuk 2PQ tolak 8PS, kita dapat tadi 2P darab Q tolak 4S. Untuk QR tolak 4RS, kita dah dapat dah tadi dia punya faktor dia adalah R darab Q tolak 4S. Kat tengah-tengah kita letak tambah. Bila dah letak tambah, adakah ini jawapan yang akhir? Belum lagi. Okey. Kat sini kita ada dua sebutan yang sama dalam kurungan ni kan. Dalam kurungan ungkapannya adalah sama. Jadi kita tulis sekali je. So tulislah dia Q tolak 4S. Apa jadi dengan sebutan luar kurungan? Kita gabungkan dia menjadi, lepas tu kita tulis dia dalam satu kurungan. Dapatlah dia 2P tambah R. Maka selesailah jawapan kita. Inilah jawapan akhir kita. Okey. Adakah awak faham? Inilah benefit untuk video kan. Awak boleh repeat, awak boleh rewind kalau awak tak faham. Tapi kalau tak faham juga, awak screenshot, tanya cikgu. Boleh Telegram. Boleh tanya dekat Telegram ataupun boleh personal message cikgu dekat Telegram. Okey? Okey, lepas tu apa awak nak buat ni? Tara, kita ada latihan lah untuk awak. Ingat cikgu ajar sesaja ke? Mestilah ada latihan. Dekat modul yang sama, muka surat yang sama, soalan yang sama. Okey, semuanya dekat soalan 5 tu dia ada 6 anak. Okey, 3 daripadanya kita dah bincang dah. Jadi awak buat 3 selebihnya tu, iaitu A, C dan F. Okey, sila siapkan 2 hari bulan 5 cikgu nak cek. Ini adalah kaedah terakhir. Lepas tu kita akan masuk subtopik yang baru pun cikgu akan buat video untuk awak. Okey, pastikan awak tengok sebelum kita naik sekolah. Sebab nanti naik sekolah cikgu nak buat ulang kaji je dengan awak. Okey, jadi itu sahaja untuk video kali ini. Cikgu bagi berapa minit dekat awak. Okey, disebabkan ada 3 soalan. Setiap soalan, cikgu bagi 5 minit untuk awak siapkan. Jadi total masa yang cikgu bagi kepada awak adalah 15 minit. Okey, 15 minit awak bermula daripada sekarang.
Pastikan awak tulis hari dan tarikh ya dekat buku awak tu, dekat buku modul tu. Okey, baik. Macam video sebelum-sebelum ni, cikgu memang akan tunggu 15 minit untuk awak siapkan. Tapi pastikan awak betul-betul siapkan je soalan-soalan ni. Okey, cikgu akan end video cikgu sekarang. Selamat menyiapkan tugasan anda. Pastikan siap. Okey, cikgu nak check nanti. Okey, itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.